Gelap sikit. Ni lampu kita buka. Okey. Tapi tak tahu. Memang saya test phone kamera lagi. Kalau direndahkan boleh Ustaz? Dia tak menyeluruh. Dia kena cover sekali. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillah ma syaa Allah la quwwata illa billah ma syaa Allah. Kullu ni'matin minallah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila kulli sahabati ajma'in wa ila tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan li ruhi al-Imam Asy-Syami wa li ruhi al-Imam Al-Ghaiti wa li ruhi al-Imam Ad-Dardir rahimahumullah ta'ala wa li syekhina Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah ta'ala. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk kita sambung lagi pembacaan kitab daurah dalam daurah Rejab kita dalam sesi yang ke-6, pembacaan kitab Al-Anwarul Bahiyah fi Isra' wa Mi'raj Khairil Bariyah yang dikarang oleh Buya Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Dan kita berada pada muka surat 33 sampai Aqsa pagi ni. Alhamdulillah. Baik, berkata pengarang kitab rahimahullah. Sebelum itu saya jawab salamnya yang memberikan salam pada kita yang sama-sama di alam maya ini dalam pengajian kita di Facebook Live. Puan Siti Hajar, Puan Zuraidah, Siti Hajar dua orang, Siti Hajar Ahmad, Siti Hajar Muhammad Nazir, Puan Nurizita dan juga Mami Syah. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan berkat dari Allah insya-Allah. Baik, tiba di Baitul Maqdis, tiba di kota Baitul Maqdis, kota suci ketiga umat Islam. Wasara hatta ata Madinata Baitul Maqdis wa dakhalaha min babiha al-yamani thumma nazala 'anil buraq وربطه بباب المسجد بالحلقة التي كانت تربطه بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي رواية أن جبريل أتى الصخرة فوضع أصبعه فيها فخرقها وشد بها البراق. Dan telah berjalan baginda Nabi SAW sehingga sampailah baginda di kota Baitul Maqdis, dan baginda masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbang arah sebelah negeri Yaman. Setelah sampai, baginda pun turun daripada burak, lalu mengikat burak tersebut pada pintu Masjidil Aqsa, pada tempat khas yang pernah digunakan oleh para Nabi alaihimussalatu. Dan dalam satu riwayat menyebutkan bahawa sesungguhnya Malaikat Jibril membawa sebiji batu besar, lalu Jibril melubangkan batu tersebut dengan tangannya dan mengikat burak pada lubang tersebut. Jadi baik, di sini bila sampai burak tu, habislah dia punya tugasan untuk bawa Rasulullah Isra' daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Mekah ke Aqsa, dan ditambat di situ. Maka di sini kata para ulama, yang kita ambil di sini adalah al-akhdhu bil asbab. Ya, mengambil sesuatu sebagai sebab. Jadi mengambil sesuatu sebagai sebab itu adalah sesuatu yang masyru' lah. Maknanya kita buat sesuatu tu ada asbab.
Sebab kalau ikutkan, burak itu adalah haiwan tunggangan yang diperintah oleh Allah SWT untuk bawa semulia-mulia makhluk Rasulullah SAW. Jadi kalau istilah dia, kenapa perlu lagi ditambat kalau dah memang dia kerja khas dia bawa Rasulullah, takkan dia nak lari. Kan, takkan dia nak lepas daripada tanggungjawab dia. Jadi walaupun dah tahu dia pun tugasannya bawa Rasulullah dan ditunggu untuk Nabi turun daripada langit semula untuk bawa balik ke Mekah, tapi tetap juga apa yang dilakukan oleh Jibril AS adalah melubangkan batu tu dan menambat dia. Jadi menambat ni sebenarnya adalah tawakal kita setelah kita berusaha. Jadi di situ ada perkara kita ambil asbab, kan? Kalau semua kita nak ambil hakikat saja, lain cerita. Kan, hakikat yang jaga rumah kita memang Allah, kan, daripada pencuri. Tapi kita ambil asbab. Asbab dia tu adalah tawakal kita dengan cara kita berusaha kunci. Okey, kita kunci, kita serahlah pada Allah. Maknanya kunci tu adalah usaha. Kita pakai helmet keluar, kan? Keluar kita pakai helmet. Usaha kita untuk melindungi atau mengurangkan risiko aksiden, pecah kepala dan sebagainya. Jadi usaha itu ada. Hatta Nabi SAW masuk ke perang Uhud, kan? Nabi pergi ke perang. Nabi pakai dir'an, apa tu? 2 lapis baju besi. Kan? Sedangkan kita pun tahu firman Allah Ta'ala dalam Quran, dia sebut wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala dah pelihara Rasulullah, takkan dibunuh oleh manusia. Kan, maknanya kalau kira main ayat macam tu, kalau main ayat hakikat macam tu, kita hidup semua, kita tak sebut asbab lah. Kan, semuanya memang Allah Ta'ala. Jadi tak apa keluar masuk perang je, lenggang je. Kalau Allah Ta'ala kata mati, mati. Kan, dia sebut macam tu, maknanya tidak mengambil asbab. Sedangkan Rasulullah SAW juga mengambil asbab, mengajarkan kita untuk ambil asbab. Jadi di sini juga itu perkara yang kita nak ambil. Kita mengambil asbab tetapi tidak bergantung dengan asbab. Itu kena faham. Kalau bergantung dengan asbab jadi syirik. Kan, kita demam, kita ambil Panadol. Panadol tu asbab. Kan, ubat. Kan, sama juga sekarang orang kecoh-kecoh isu vaksin apa semua, kan. Vaksin juga adalah asbab. Kan, jadi kita berusaha. Tapi Allah Ta'ala nak bagi kenakan penyakit, kenalah juga. Itu cerita dia, hakikat dia itu. Tapi yang kita ambil tu adalah asbab. Kan. Jadi itu adalah bahagian daripada al-akhdhu bil asbab. Kenapa Jibril ikat? Kalau tak ikat pun takkanlah burak lari tinggalkan Rasulullah. Tak mungkin dia tinggalkan Rasulullah. Jadi di situ maknanya banyaklah kalau nak cerita tentang itu, kan. Sahabat Nabi dulu pun begitu, pergi ke masjid, untanya hilang. Kan, untanya hilang, monyok masam muka. Rasulullah tanya, kenapa ni? Kata, unta aku hilang. Macam mana boleh hilang? Kamu tambat ke tak dia tadi? Kan, dia kata, aku tak tambat. Kenapa tak tambat? Dia kata, tawakal tu ala Allah. Aku serah pada Allah. Dia kata. Nabi kata, ikat, kemudian tawakal. Nabi suruh ikat dulu. Ikat dulu, lepas tu serah lah. Maknanya kalau dah ikat pun putih tali, dia lari juga apa itu. Kita sebut apa? Qaddarallahu masya'a. Benda yang dah berlaku, takdir Allah. Kita dah kunci rumah. 3 lapis kita kunci rumah. Kan, dengan grillnya, dengan pagarnya, dengan apa daun pintu dalam kita kunci, masuk juga perompak. Qadarallahu masya'a, maknanya dialah. Kan, dia pun ada usaha dia. Kita usaha kita kunci, dia usaha dia bawa pemotong kunci. Kan, maksudnya macam itu. Jadi takdir Allah Ta'ala menetapkan. Adapun kita al-akhdhu bil asbab. Kita ambil asbab lah. Walau bagaimanapun, macam yang Ustaz Abdul Rahman dah sebut dalam pengajian kita yang lalu, ya, ada perkara yang ada asbab, ada yang perkara yang tidak yang berlaku dengan tidak ada asbab, ada sesuatu yang berlaku dengan khilaf asbab. Kan, bertentangan dengan asbab. Tak ada masalah lah. Jadi al-akhdhu bil asbab. Biasanya kehidupan kita macam itulah. Kita ambil asbab lah, lapar cari makan. Kan, lapar cari makan. Awal-awal pagi dah sebut pasal makan. Makan saja. Ngajinya sikit. Itulah orang dulu makannya sikit-sikit, kan. Kita terbalik. Kita sikit-sikit makan. Orang dulu makannya sikit-sikit. Kita sikit-sikit makan. Okey. Jadi diikatkan burak itu pada lubang tersebut. Nabi SAW memasuki Masjidil Aqsa di Palestin. Jibril memerintah Nabi kita menjadi imam sembahyang dan para Nabi berucap memuji Allah.
ودخل المسجد من باب تميل فيه الشمس والقمر ثم صلى وهو جبريل كل واحد ركعتين فلم يلبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير فعرف النبي النبيين من بين قائم وراكع وساجد ثم أذن مؤذن وأقيمت الصلاة فقاموا صفوفا ينتظرون من يؤمهم فأخذ جبريل بيده صلى الله عليه وسلم فقدمه فصلى بهم ركعتين. Baginda Nabi SAW masuk ke dalam Masjidil Aqsa mengikuti pintu sebelah timur arah terbitnya matahari dan timbulnya bulan, menghadap ke matahari bulan lah. Kemudian baginda Nabi SAW dan Jibril menunaikan sembahyang, masing-masing melakukan 2 rakaat. Tidak berapa lama setelah itu maka berkumpullah orang ramai bersama mereka. Baginda Nabi mengenali yang hadir itu adalah para Nabi terdahulu. Ada yang Nabi Cam lah. Ini Nabi-Nabi terdahulu ni. Sedara-sedara Rasulullah lah. Mereka melaksanakan sembahyang. Ada yang berdiri, ada yang sedang rukuk, ada yang sedang sujud. Kemudian mengumandangkan azan oleh muazzin dan diiqamatkan pula setelahnya untuk sembahyang. Jadi jumlah Nabi-Nabi ni berapa? 124,000. 124,000 jumlah Nabi. Jadi kalau kita tengok keadaan itu kan, Al-Aqsa tu sebenarnya besar. Dia ialah antara agenda barat ataupun agenda Yahudi adalah mereka cuba mendatangkan sentimen Masjid Aqsa tu yang mana satu kan. Ada yang kata kubah batu tu, dome of rock kan. Kubatun Sokhra tu. Kubatun Sokhra. Sebenarnya ada yang kata bukan itu Masjid Aqsa, hak lain yang sebelah dia. Kan, jadi orang confuse. Sebenarnya tanah Aqsa itu sendiri adalah Masjid Aqsa. Jadi dalam Masjid Aqsa tu ada 5 masjid. Sebenarnya. Jadi kenapa didatangkan dengan sentimen-sentimen yang macam tu? Antaranya adalah supaya umat Islam lupa dan kurang sensitiviti kepada apa yang berlaku pada Masjid Aqsa. Contoh kan, kalau kita kata yang Dome of Rock tu bukan masjid, bukan Aqsa. Jadi kalau berlaku apa-apa kat situ, tak apa, Aqsa, masjid mesti selamat. Kan, jadi dia kurangkan sentimen umat Islam, sensitiviti kepada apa yang berlaku pada Aqsa. Ya, akhirnya tanah tu satu persatu dijarah dia orang. Kan sebenarnya tanah Al-Aqsa itu adalah Masjid Al-Aqsa. Bayangkan 124,000 orang Nabi bersolat di Masjid Al-Aqsa itu. Jadi tanah Aqsa itu cukup luas sebenarnya. Sebab kalau Masjidil Haram itu binaan. Kan Masjidil Haram itu adalah satu binaan. Tapi Masjidil Aqsa dia adalah satu tanah. Tanah yang cukup luas yang di dalamnya terdiri daripada beberapa masjid. Kan. Okey. Jadi nabi-nabi yang terdahulu ni masing-masing solat. Sebab tu orang kata kalau pergi Aqsa ni, antara kelebihan yang Allah Taala sebut dalam Quran tu, alladzi barakna haulahu tu, yang diberkati sekelilingnya tu, ya, kerana tanah itu pernah dipijak oleh para nabi. Dan bukan setakat dipijak, tapi pernah dahi-dahi para anbiya sujud di tempat itu. Jadi kalau kita solat di tanah Aqsa tu, memang boleh jadi saja kena di tempat yang sama dengan tempat yang dahi para anbiya mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanah berkat lah, tanah berkat. Kemudian mengumandangkan azan oleh muazzin dan diiqamatkan pula setelahnya untuk sembahyang. Maka para nabi semua berdiri membuat beberapa saf sambil menunggu seseorang yang akan mengimamkan sembahyang. Jadi tunggu imam lah. Padahal imamnya yang bongsu kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senior 124,000 orang semuanya menantikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan tawaduknya Rasulullah lah. Tawaduknya Rasulullah kan, sebab apa? Kalau ada leadership, kalau perasan bagus awal-awal dia tengok, aku kan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kan penghulu kepada segala nabi pun tahu. Jadi penghulu ni aku dululah jadi imam kan, dia dululah ke depan, okey buat saf. Kan, tapi Rasulullah senyap. Yang lain pun, nabi-nabi yang lain pun macam tu, tunggu Rasulullah untuk menjadi imam. Okey. Lalu Jibril memegang tangan baginda Nabi SAW maju ke depan. Jadi ditarik Rasulullah ke depan, kamu imam, kamulah yang paling layak.
Baginda Nabi solat bersama mereka 2 rakaat. Sebab tu antara gelaran ataupun nama Rasulullah adalah Imamal Mursalin. Kan? Ataupun Imamal Rusli ataupun Imamal Mursalin. Kan ada kasidah tu kan? Apa namanya? Ya Imamal Rusli tu. Ya Imamal Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulallahi khudh biyadi. Wahai imam para rasul. Bila masa Nabi imamkan para rasul, inilah. Tu gelarannya kan. Nama Rasulullah ni banyak. Maulana Musa Rohani Bazi kan kumpulkan kitabnya Barakat Makiyah 800 nama Rasulullah. 800 kitab selawat Barakat Makiyah 800 nama Rasulullah. Salah satu itulah Imam Ar-Rusli kan, imamnya para rasul. Okey. Wa an Ka'bin fa adzana Jibril al-malaikata wa nazalat minas sama' wa hasyarallahu lahu jami'al mursalin wal anbiya fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil malaikati wal mursalin falamma sarafa qala Jibril ya Muhammad atadri man shalla khalfak qala la qala kullu nabiyyin ba'athahu Allah taala. Daripada Ka'ab radhiyallahu anhu, Jibril menyeru seluruh para malaikat, lalu turunlah para malaikat dari langit dan Allah telah mengumpulkan seluruh para nabi dan rasul untuk bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan sembahyang bersama para malaikat dan para rasul. Ni orang-orang dia panggil apa, nanti lepas ni kita tengok apa yang nabi-nabi ni semua sebut. Jadi berkumpul semua ni. Maknanya orang, kalau kita ni, kalau istilah kita ni apa, orang-orang yang cemerlang, yang telah menyelesaikan, melaksanakan tugasan mereka dengan baik kan, APC lah. Apa? Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Kan di situ dikumpulkan kan, sini guru-guru semua yang dah laksanakan tugas dengan baik. Lepas tu ada ucap tama. Kan begitu. Jadi ni para nabi dan rasul semua yang telah jalankan kerja Allah untuk sampaikan risalah Allah dikumpulkan semua, dan siapa yang buat ucap tama ni? Yang ucap tama ni adalah baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebenarnya satu motivasi untuk Rasulullah. Motivasi untuk Rasulullah kan. Jadi bayangkan orang senior-senior hak yang dah pencen-pencen dulu pernah dapat APC apa semua, kan, yang dah maknanya kehidupan mereka yang sudah selesai daripada itu, duduk semua dalam satu dewan, tiba-tiba masuk hak yang paling bongsu yang sedang berhadapan dengan apa yang pernah dihadapi oleh yang pemegang anugerah khidmat cemerlang yang terdahulu itu. Kemudian pula ucap tama dia bagi hak yang bongsu tu, kan. Ucap tama dia bagi kepada yang bongsu. Sebenarnya satu pengiktirafan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam kepada para rasul. Pengiktirafan dan motivasi lah. Motivasi. Kami dulu dah laksanakan, sekarang giliran kamu pula untuk cemerlang. Macam tu kan. Jadi orang-orang lama tu berikan itu kita tengok selepas ni kan, pujian nabi-nabi yang lain ni. Jadi setelah selesai solat, Jibril pun berkata, wahai Muhammad, tahukah siapa tadi orang yang sembahyang di belakangmu? Baginda berkata, saya tidak tahu. Jibril berkata, mereka itu adalah para nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imam kepada orang-orang yang hebat, itu tentu hebatlah. Tambahan Imam Asy-Syami, pujian para nabi yang istimewa. Zada Asy-Syami wa fi hadithin Abi Hurairah indal Hakim wa sahahahu al-Baihaqi wa sahahahu wal Baihaqi falaqiya arwahal anbiya fa athnau ala rabbihim faqala Ibrahim alhamdulillahilladzi ittakhadhani khalila wa a'tani mulkan 'azima wa ja'alani ummatan qanita yu'tamma bi wa anqadhani minan nar wa ja'alaha 'alayya bardan wa salama. Dalam riwayat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, yang disahihkan olehnya, dan juga riwayat Imam Baihaqi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan roh-roh para nabi. Lalu semua para nabi memuji Tuhan mereka. Ini yang kita sebut tadi. Kita boleh panggil, kita kata apa, sesi ramah mesra lah. Sesi ramah mesra antara para anbiya. Jadi
Seorang-seorang Nabi ni perkenalkan diri. Tapi perkenalkan diri tu dengan cara macam mana? Dengan cara memuji nikmat Allah yang Allah beri pada mereka. Itu cara, apa kita panggil ni? Alumni tu, apa? Reunion. Reunion. Kan? Reunion para anbiya sebenarnya. Jadi masing-masing kan ada sesi ta'aruf, perkenalkan diri. Jadi ta'aruf para anbiya ni adalah mereka puji Allah kerana apa yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Okey. Jadi yang pertama siapa? Nabi Ibrahim. Berkata Ibrahim alaihissalam, segala pujian bagi Allah yang telah menjadikan daku kekasihnya. Kan Nabi Ibrahim Khalilullah. Kan jadi itu Khalilullah. Dia telah memberikan daku kerajaan yang besar. Dia telah jadikan diriku sebagai umat yang taat. Dijadikan daku suri teladan untuk diikuti. Dan dia telah menyelamatkan aku daripada kobaran api yang menjulang tinggi. Dengan dijadikan api itu dingin dan selamat. Kan. Ini kalau tengok cari ayat Quran dia, apa yang disebutkan kepada api tu, doa tu kalau orang belajar ruqyah, kalau demam dibaca ayat tu. Ya nari, tak silap saya ayatnya, kuni bardan wasalaman. Qulna ya naru kuni bardan wasalaman. Okey, bagus. Barakallahu fiik. Jadi ayat itu dibaca, anak kita demam ke siapa demam kan, dipegang, ditarik daripada kepala dia, baca daripada kepala dia, tarik. Sebab ayat ini perintah kepada api kan, perintah kepada api untuk menjadi sejuk bagi Nabi Ibrahim, sejuk dan selamat. Jadi kita baca ayat itu, hati kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikeluarkan panas ini. Panas anak ni dikeluarkan, ni tarik daripada kepala tu, tarik sampai ujung kaki, buat macam baling. Itu dipelajari dalam ruqyah. Kan, tarik, baca ayat tu, niatkan untuk kesembuhan, keluarnya panas daripada badan orang tu, tarik sampai ujung kaki, baling. Buang, baca 2-3 kali pun tak apa. Kan, ambil witir lah bagus, baca 3 kali. Kan, buat 3 kali, ambil witir. Okey, jadi itu nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa inna Musa athna ala rabbih tabaraka wa ta'ala faqala alhamdulillahilladzi kallamani taklima wa ja'ala halaka fir'auna wa najata bani Israil ala yaday wa ja'ala min ummati qauman yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Kemudian sesungguhnya Musa memuji Tuhannya dengan katanya, segala pujian bagi Allah yang telah berdialog denganku. Musa gelarannya apa? Kalimullah, yang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pun kita dah sebut sikit sebelum ni macam mana sifat ataupun karakter Nabi Musa. Kemudian sesungguhnya Musa memuji Tuhannya dengan katanya, segala pujian bagi Allah yang telah berdialog denganku dan dia telah membinasakan Fir'aun dan menyelamatkan kaum Bani Israel di tanganku. Dia juga menjadikan umatku sebagai kaum yang mengikuti kebenaran dan berlaku adil. Okey, terus. Thumma inna Dawud athna ala rabbih faqala alhamdulillahilladzi ja'ala li mulkan 'aziman wa alana lil hadid wa sakhkhara lil jibal yusabbihna wat-tayr wa a'tani al-hikmata wa fasla al-khitab. Kemudian sesungguhnya Daud memuji Tuhannya, Daud alaihissalam, Nabi Daud Daud ni kalau bahasa orang putih David lah. David. Jibril tu Gabriel. Gabriel kan. Mikael, Michael. Michael. Nama-nama tu bagi mereka tu nama-nama yang mereka ambil daripada nama yang baik jugalah. Kan. Nama-nama yang baik, ambil nama nabi depa jugalah. Daud memuji Tuhannya. Beliau berkata, segala pujian bagi Allah yang telah menjadikan untukku kerajaan yang besar, melembutkan untukku akan besi. Jadi tak ada besi ni kena guna suhu yang panas, suhu api yang panas. Tapi Nabi Daud lembutkan, lentur dengan tangan sahaja. Dengan tangan sahaja. Ini antara mukjizat Nabi Daud. Dia yang telah menundukkan bukit bukau dan burung-burung bertasbih bersamaku. Jadi ini zikir berjemaah. Kan, zikir berjemaah. Maksudnya sama-sama. Yang sama-sama bertasbih ni, seluruh bukit bukau dan burung-burung sama dengan Nabi Daud. Dia telah mengurniakan kepadaku ilmu hikmah dan perkataan yang jitu. Hikmah ni kebijaksanaan lah.
Faslal khitab ni yang jelas, yang kalau sampaikan kat orang tu tak payah 2-3 kali cakap. Tu dia panggil faslal khitab. Mudah difahami. Summa inna Sulaiman, Nabi Sulaiman pula, athna ala rabbih faqala alhamdulillahilladzi sakhara lirriyah wa sakhara lisyayatin ya'maluna lima syi'tu min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurin rasiyatin allamani mantiqat tayri wa atani min kulli syai'in fadla wa sakhara li junudash syayatin wat tayr wa faddalani ala kathirin min ibadihi almu'minin wa atani mulkan 'aziman la yanbaghi li ahadin min ba'di wa ja'ala mulki tayyiban laisa fihi hisab wala iqab. Kemudian sesungguhnya Sulaiman memuji Tuhannya alaihissalam, memuji Tuhannya dengan katanya, segala pujian bagi Allah yang telah menundukkan kepadaku sekalian angin. Jadi ini pun Ustaz Abdul Rahman dah sebut semalam. Ya. Jadi Nabi Sulaiman ni antaranya adalah boleh memerintahkan angin untuk pergi ke suatu tempat. Ada satu cerita, ada satu kisah riwayat. Kisah seseorang yang lari daripada kematian. Jadi di zaman Nabi Sulaiman ada seorang, dia duduk dalam majlis Nabi Sulaiman. Kemudian ada seorang ni renung tajam dalam majlis tu. Renung tajam dekat seorang ni. Dia renung sepanjang majlis, dia renung. Renung aja. Jadi orang ni rasa tak selesa lah. Kan dia ni, apa hal Mamat ni kan? Mana duk tengok lain macam, dia rasa lain macam kan. Lalu setelah selesai daripada majlis, lelaki ni tadi jumpa dengan Nabi Sulaiman. Dia kata, aku tak selesa lah dengan orang ni. Boleh tak kau perintahkan angin untuk bawa aku tempat yang jauh, supaya maknanya aku jauh daripada orang ni lah, sebab dia tak selesa orang duduk tenung tajam kan. Jadi Nabi Sulaiman pun perintahkan angin bawa dia ke satu tempat yang ribuan batu, maknanya jauh lah. Angin bawa dia ke satu tempat tu. Kemudian sampai di tempat itu ada lelaki tadi. Ini bawa pakai angin kan. Diperintahkan angin untuk bawa orang ni. Sampai kat tempat tu ada lelaki tadi. Jadi kata, dia kan cuba lari daripada orang tu kan. Tapi ternyata lepas dihantar oleh angin ke tempat tu, lelaki tu ada di situ. Jadi dia tanya, sebenarnya kau siapa? Kan? Kenapa ikut aku? Kenapa macam berikan tenungan yang tajam semenjak daripada majlis Nabi Sulaiman lagi. Jadi lelaki tu pun kata, aku adalah malakul maut. Aku adalah malaikat maut. Dia kata, tadi dalam majlis Sulaiman aku tenung tu sebab aku belum memahami perintah Allah. Aku tengok dalam Lauh Mahfuz, kamu mati bukan kat situ. Kamu mati bukan dekat situ, beribu batu jauhnya daripada situ. Jadi aku belum memahami dia, sebab dia ambil perintah, malaikat maut ambil perintah daripada Lauh Mahfuz, cabut nyawa orang ni dekat tempat sekian kan. Dia ambil perintah tapi masanya dah hampir tiba kan. Tapi orang tu kat situ lagi, beribu batu jauh. Jadi rupa-rupanya sebab tak selesa tadi, dia yang request pada Nabi Sulaiman, hantarkan aku ke tempat yang jauh ni, beribu batu. Jadi kata malaikat maut, dalam takdir Allah, di sinilah tempat mati kamu. Jadi setiap orang memang tak boleh lari daripada takdir kematian ajalnya. Di mana Allah dah letakkan, situlah dia, maknanya akan sampai. Kan? Kalau di situ, segala kemustahilan tu tetap akan sampai juga. Kalau dah Allah kata di situlah tempatnya kan. Diusahakanlah lari, bawa ke sana, bawa ke sini. Kalau Allah kata mati dalam rumah lah. Kan? Diusahakan macam mana pun, kalau ketentuan Allah di situ, maka di situlah. Kan kita dah baca, waktu persinggahan R&R tu, Rasulullah telah diberitahu tentang tempat wafatnya Rasulullah. Madinah kan? Madinah. Jadi, memang sehingga ke akhirnya Rasulullah wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah. Sayyidina Abu Bakar pun kata, dah dibagi tahu dah dulu. Rasulullah dah bagi tahu kita waktu Isra' Mi'raj yang Rasulullah dah ziarah tempat yang akan jadi makamnya. Jadi tak adalah cadangan nak dibawa balik ke Mekah apa semua tu, semua tak belik lah. Tak belik. Jadi tu cerita Nabi Sulaiman lah. Menarik cerita Nabi Sulaiman, banyak yang menarik. Sebab raja yang berkerajaan besar. Nabi-nabi ni dia ada pelbagai jalan hidup lah. Ada yang mempunyai kerajaan yang besar, Nabi Sulaiman lah. Ada yang tidak mempunyai hatta rumah.
Nomad saja kehidupan dia. Dakwahnya berjalan saja ke seluruh pelosok dunia, rumah pun tak ada. Ada musafir saja, iaitu Nabi Isa. Dia panggil Al-Masih kan? Nabi Isa tu dia panggil Al-Masih. Apa maksud Al-Masih? Kan gelaran yang sama dikongsi dengan Dajjal kan? Dajjal pun kan Al-Masih juga. Apa doa kita sebelum bagi salam semayang lepas tahiyat tu kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kan nama gelaran itu Al-Masih. Nabi Isa pun Al-Masih juga. Kenapa sama pula? Dan Nabi Isa lah nanti akan bunuh Dajjal juga. Okay. Kenapa sama gelaran tu? Maksud Al-Masih adalah rata tapak kaki. Rata tapak kaki tu Al-Masih, dia rata tapak kaki ataupun dia menyapu. Menyapu kan, masaha. Dia sapu jalan, maknanya merata jalan lah pergi. Banyak berkelana. Maknanya banyak sangat berjalan sampai rata tapak kaki. Itu maksud Al-Masih. Jadi, kedua-duanya sama. Nabi Isa memang tak ada rumah, tak ada tempat tetap. Dia keluar jalan je, dakwah je. Dia tak ada kehidupan yang ada rumah, ada keluarga, ada ni, tak ada. Dia berjalan saja dakwah. Sebab tu digelar Al-Masih. Sama dengan Dajjal. Maksudnya sama tu, Dajjal kan akhir zaman dia akan melata ke seluruh muka bumi untuk tebarkan fitnah dia. Dalam 40 hari je. 40 hari dia hidup tu, dia hidup dah lah sekarang. 40 hari dia buat fitnah dia tu. Dalam tempoh itu, seluruh dunia akan dijelajahi dia. Jadi berjalan kerja dia. Berjalan mengaku Tuhan. Jadi sama. Itu Al-Masih. Al-Masih. Okey, mana tadi cerita? Saya nak cerita apa tadi sebenarnya? Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman ni maknanya kerajaan dia sangat besar. Jadi kalau cari kisah-kisah Nabi Sulaiman, banyak yang menarik. Kan Nabi Sulaiman dengan jin ada cerita lain. Nabi Sulaiman dengan Puteri Balqis ada cerita lain. Nabi Sulaiman dengan binatang-binatang. Ni semua duduk bawah kerajaan dia. Kan surah dalam Quran tu, surah semut tu kan, surah An-Naml. Cerita tentang ketua semut, memperingatkan kepada semut-semut yang berada di bawah pemerintahan ketua semut untuk berhati-hati. Kan nasihat dia supaya takut dipijak di tentera Sulaiman kan. Nabi Sulaiman dengar belaka binatang-binatang ni punya. Kan banyaklah kalau baca cerita-cerita, tengok dalam hadis pula banyak yang menarik. Kan tentang apa pembahagian rezeki. Kan Nabi Sulaiman pernah minta pada Allah Taala untuk tadbir makanan binatang. Mana selama ni rezeki-rezeki binatang, siapa yang tadbir? Allah Ta'ala kan. Jadi Nabi Sulaiman pernah minta untuk urus. Dia urus lah. Urus makanan binatang. Banyak kan. Binatang laut, binatang darat, binatang udara, binatang serangga yang duduk dalam tanah, binatang liar, binatang dalam sungai, binatang banyak tu. Kan. Yang dalam laut tu pula berapa spesies. Itu cerita dia. Kan? Jadi dimulakan dengan laut dulu. Jadi dibuat persediaan 6 bulan. Kan, persediaan 6 bulan. Jadi lepas buat persediaan tu, okey, maknanya dia bagilah, maknanya Nabi Sulaiman nak agih. Dia agih dulu kepada maknanya makhluk laut. Yang disediakan 6 bulan tu dapat dik paus ekor je. Dapat dik ikan paus. Dapat dia ikan paus ekor je. Kata ikan paus, selama aku hidup bertahun-tahun, aku tak pernah dapat makanan yang kurang macam ni. Itu baru cerita paus. Kalau cerita jumlah berapa bilion ikan bilis, kan maknanya apa? Makanan ini diurus tadbir oleh Allah Ta'ala. Binatang ni semua, binatang ni. Ikan bilis dimakan di ikan sardin dimakan di ikan. Maknanya seluruh lautan itu pentadbiran urusan makanan makhluk. Burung makan cacing, cacing apa namanya, ekor lah, apa-apalah kan. Kita itu baru cerita makanan laut. Makanan ikan sungai, makhluk sungai yang duduk melata dalam tanah, ulat dalam batu boleh makan. Yang binatang liar, harimau kejar rusa, hak ni kejar ni. Itu kalau manusia nak tadbir, takkan mampu. Kan? Tak payahlah nak sibuk tadbir makanan binatang kan. Kita makan kita yang sepatutnya 6 kali sehari. Sepatutnya kan. Makan macam kursus.
Dalam kursus kan 6 kali sehari. Kan? Yang sepatutnya 6 kali tu, kadang-kadang dengan sibuknya apa ke, breakfast tak sempat, lunch jadi brunch kan. Brunch. Breakfast campur lunch. Jadi brunch. Kan? Yang kita punya sendiri pun kadang-kadang tak sempat nak urus. Malam lapar tapi nak keluar makan malas. Nak keluar pula dah PKP pukul 10 habis pakat tutup belaka kedai. Kan waktu PKP dulu pernah lapar pukul 11 malam keluar cari kan. Kedai satu pun tak buka. Tutup semuanya taat. Semua taat kan. Tak berani nak buka. Pukul 10 tutup dah. Kan. Lelai makan Maggi je lah. Okey, itu cerita Nabi Sulaiman. Boleh lah. Maknanya benda-benda macam ni baca banyak, menarik. Kisah-kisah para anbiya ini. Kemudian apa tadi? Angin menundukkan segala syaitan yang membantuku mengerjakan yang aku mahu daripada mihrab-mihrab yang indah. Jadi jin. Jin duduk bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Jadi nak cerita bodohnya jin, sebenarnya dia tak kerti apa. Memang dia ikut je. Nak cerita bodohnya jin, waktu Nabi Sulaiman mati, Nabi Sulaiman duduk. Wafat dalam keadaan duduk megang tongkat. Kan? Jadi jin ni punya tak tahunya yang Nabi Sulaiman tu dah wafat. Sampai tongkat tu reput, jatuh. Dah lama lah, maknanya dah lama dah. Tapi dia takutnya dia dengan Nabi Sulaiman. Maknanya sampai dah tongkat tu reput, jatuh baru dia perasan. Lah dah wafat rupanya Nabi Sulaiman. Kalau tak, takut kan. Duduk, patuh saja. Hatta sebenarnya dah wafat dah. Nabi Sulaiman dah wafat lama dah. Macam tu keadaan sampai macam itu sekali. Maknanya jin ni dia tak erti apa, dia takut dengan manusia. Tapi kalau kita tunjuk kita yang takut, dia rasa berani lah. Macam tu lah. Maknanya dia takut dengan manusia. Kita kena nampak jin baca ayat kursi pun dah tunggal langgang kan. Baca sambil lari. Mana kan? Allah la ilaha illa huwa qayyum la taquzuhu sinatun. Apa benda lah tak kuzuku. Habis tak ada lah. Dia pun gelak di tepi tu. Kan? Siap muncul kepala kat depan. Hang ngaji tajwid gedak ni. Cuba baca elok sikit. Lain kali masuk kubat center. Dia pula ingat kan. Kan cuba baca ayat kursi tu elok sikit. Aku nak lari macam mana kan? Itulah cerita dia. Jadi jin tunduk bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Tugu-tugu patung yang besar, pinggan mangkuk besar seumpama tasik yang luas. Ini sebab kerajaan besar ni. Kan cerita kerajaan besar. Periuk besar yang beratnya sebesar bukit. Besar mana tu? Kalau periuk besar bukit nak tanak apa kan? Kita periuk berapa diameter 12 inci 12 inci besar. CM kan biasa orang pakai kan? 12 cm, 24 cm, cm je. Ini periuk besar bukit. Dia mengajarkan daku bahasa burung yang aku dapat mengerti perbicaraan segala burung. Dia memberikan aku berbagai kelebihan dalam pelbagai bidang. Kalau kena kat kita runsing. Kan? Ini nak cerita luasnya pentadbiran. Kan dia bagi urus ni. Kerajaan urus jin, urus angin, dengar burung punya sembang, dengar semut punya sembang. Kita duduk meja kopi berempat, nak sembang dengan kawan sebelah, kawan depan bercakap. Kau diam sekejap, aku nak dengar dia. Kan, kawan depan cakap, kejap, nak dengar dia kejap. Semua nak bercakap, aku nak dengar siapa. Ni baru duduk satu meja kopi 4 orang. Kan? Lalu dengar lipas tepi ni, kata kan. Dengar pula ni, kalau benda-benda semua boleh bercakap kan. Orang mesti jadi psycho, jadi gila. Jadi gila sebab apa? Sebab kita tak boleh urus. Kita tak mampu nak urus. Kan? Ini pengalaman lah. Pengalaman maksudnya mak saya hilang pendengaran kan. Telinga dah tak dengar. Jadi kami buatkan alat tu. Buatkan alat. Mula dia pakai. Lepas tu dia letak. Malas aku pakai. Dia kata, tak apalah, senyap dunia ni lagi aman rasa dia. Sebab apa? Saya tanya kenapa tak nak pakai mak? Pakai, kami cakap tak payahlah jerit-jerit kan. Dia kata, lain Allah Ta'ala buat dengan manusia buat. Dia kata, telinga yang original, kita boleh fokus apa kita nak dengar. Walaupun 2 orang bercakap, seorang depan, seorang tepi. Kalau saya nak dengar orang yang depan, tepi ni dia jadi fit. Maksudnya dia hilang kan. Dua-dua bercakap. Kan. Sekarang ni, yang ada dekat depan ni, fokus nak dengar apa saya cakap. Okey. Cuba saya berhenti cakap sekejap. Cuba dengar bunyi aircon.
Kan? Maknanya kalau telinga kita nak bagi dengar ke bunyi aircon, kita akan dengar ke bunyi aircon. Sebenarnya waktu saya bercakap, aircon tu bunyi je. Kan? Tapi kita perasan tak? Maknanya ada, sebab kita tak tumpu ke dia pun. Kan? Jadi telinga tu, dia akan fokus pada tempat yang kita nak fokus dengar. Jadi saya tanya mak saya, kenapa tak nak pakai mak? Mak saya kata, aku dengar semua benda. Maknanya TV tu cakap sama kuat dengan kamu cakap. Abah kamu kat dapur basuh pinggan sama kuat dengan, maknanya dia kuatkan semua kan. Maknanya dia kan alat tangkap bunyi kan. Jadi dia kata tak seronok lah. Bising sangat kamu cakap, TV cakap, ni cakap. Jadi dia runsing dia kata. Runsing. Lain dia cabut lah. Tak pakai. Tak mau pakai. Lain-lainnya hilang pun. Ribu-ribu buat hilang. Entah aku pun lupa lah mana aku letak. Tak apalah kan. Nak buat macam ni, kami je lah kena cakap kuat sikit lah. Jadi cerita dia memang tak sama apa yang manusia buat dengan Allah buat. Yang Allah buat tu perfect. Kan perfect. Kita mata macam tu. Kias lah apa mata. Kita buat spek, bezalah. Spek dengan mata original, bezalah. Kan. Capaian dia. Okey, apa cerita tadi? Memberi pelbagai kelebihan dalam pelbagai bidang. Dia menundukkan syaitan dan burung menjadi bala tenteraku. Dia juga melebihkan daku daripada sekalian hamba-hambanya yang beriman. Dia anugerahkan daku pemerintahan yang besar yang tidak dimiliki oleh sesiapa pun setelahku. Dan Allah jadikan pemerintahan yang terbaik, tidak dihisap dan tidak diseksa selamanya. Maksudnya pemerintahan kan. Kita kan semua tu tanggungjawab kan. Semua tanggungjawab. Kalau kita diberi amanah, tak tunai pentadbiran dengan baik, kan akan diseksa, akan dikira, diaudit lah. Setiap satu perlakuan kita semua akan diaudit. Tapi pemerintahan yang besar macam ni, yang Allah Ta'ala bagi perfect. Kan perfect, maknanya semuanya diperintah dengan cukup baik. Tidak ada hisap baginya dan tidak diseksa. Kerana tanggungjawabnya ditunaikan dengan baik. Terus, Thumma inna Isa, 10 minit. Thumma inna Isa ibn Maryam athna ala rabbih tabaraka wa ta'ala faqala alhamdulillahilladzi ja'alani kalimatahu wa ja'ala mithla adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun wa 'allamani al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa ja'alani ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah wa rafa'ani wa tahharani wa a'adani wa ummi minasyaitanir rajim falam yakun lisyaitani alaina sabil. Intahat ziyadatu asy-Syami. Kemudian Isa bin Maryam bangun berbicara memuji Tuhannya dengan ucapannya yang jitu. Segala pujian bagi Allah yang menciptakan daku dengan kalimahnya. Kalimah apa ni? Ni Nabi Isa kan? Nabi Isa. Mana Allah cipta Nabi Isa dengan kalimahnya, iaitu kun fayakun. Kan sebab dia tak ikut proses yang sama dengan proses kejadian manusia yang lain. Ada mak, ada ayah kan? Jadi Nabi Isa, proses dia adalah Allah kata jadi ya. Kun fayakun. Dia ciptakan daku seumpama dia menciptakan Adam yang dibentuk daripada tanah. Kan ada beberapa kategori kan manusia kan. Ada mak, ada bapa, manusia biasalah. Kan. Ada mak, tak ada bapa. Nabi Isa alaihissalam. Kan. Ada tak ada mak, tak ada bapa. Nabi Adam. Nabi Adam. Mana dia? Ada bapa tak ada mak ada tak? Siapa? Ada bapa tak ada mak? Tak adalah. Manusia lahir memang daripada perut mak je. Bapa seorang-seorang je. Tak jadilah. Tapi ulama' kata ada juga. Tapi bapa tu bukan diistilahkan sebagai bapa lah. Siti Hawa. Siti Hawa tu lahir daripada sulbi Adam. Jadi dia tak ada mak kan. Dia ambil sulbi Adam tu, dicipta dia. Jadi dianggap Adam tu bapa dia lah. Dia lahir daripada bapa. Jadi kalau kita susun tu 4 lah. Yang ada apa? Ada mak, ada bapa, manusia biasa. Itu keadaan standard. Ada mak, tak ada bapa, Nabi Isa. Ada bapa, tak ada mak, Siti Hawa.
tak ada bapak, tak ada mak, Nabi Adam. Okey. Adam dibentuk daripada tanah lah. Kemudian Allah Ta'ala seru kepadanya, jadilah kamu, maka terjadilah Adam. Itu kun fayakun tadi. Sosok manusia yang gagah dan sempurna. Dia mengajarkan daku isi kitab Taurat, ilmu hikmah dan Taurat. Dan dia menjadikan daku dapat menyembuhkan mata orang buta. Ini mukjizat Nabi Isa. Ya kan? Buta asal ni maksudnya dia bukan lepas dia membesar, asal-asalnya dia boleh tengok. Lepas tu accident, tercocok mata Kasim Selamat ke apa kan. Lepas tu dia repair balik mata orang yang asalnya dah boleh tengok. Tak? Ni buta asal, lahir-lahir memang buta. Jadi ini antara mukjizat Nabi Isa. Dan juga orang yang kena penyakit sopak. Sembuhkan penyakit kulit lah. Dan aku dapat menghidupkan orang yang mati dengan izinnya. Dan dia mengangkatku ke sisinya, membersihkan dan melindungiku serta ibuku dari gangguan syaitan yang direjam, maka tidak ada jalan bagi syaitan mengganggu kami. Jadi diangkat Nabi Isa ke langit, tunggu Dajjal, tunggu masa untuk dia perbetulkan kembali apa yang dilakukan oleh umat dia. Itu antara hikmah lah kenapa Nabi Isa belum wafat. Hikmah dia adalah sebab yang akan selesaikan tuhmahan kepada Nabi Isa bukan Nabi Muhammad. Tuhmahan yang dibuat oleh orang kaum dia sendiri. Kaum dia kan tuhmah dia disalib. Kan, jadi kaum dia kan tuhmah buat agama Kristian tu kan macam-macam yang dinisbahkan kepada Jesus tu. Jadi semua tu tak benar pun. Dia orang paderi-paderi dia orang saja yang mereka-reka apa benda-benda. Jadi bukan Rasulullah yang akan selesaikan, tapi Nabi Isa sendiri di akhir zaman dia akan turun, dia bunuh Dajjal, dia bunuh Yahudi, dia patahkan salib. Kan, patahkan salib tu satu, maknanya benda yang kamu dulu cakap aku macam-macam kan. Ni aku ada lagi ni. Dulu kamu kata aku disalib. Kan, padahal ditukar dengan orang lain. Ustaz Abdul Rahman baca ayat dia semalam, walakin syubbiha lahum kan. Diserupakan saja. Jadi itu semua tuhmahan kepada Nabi Isa. Jadi bukan Rasulullah yang akan selesaikan. Kalau Nabi yang bagi penjelasan, ya Nabi bagi penjelasan. Tapi orang tak nak percaya. Tak nak percaya tak apa, yang ditohmah tu sendiri akan selesaikan. Jadi itu hikmahnya Nabi Isa diangkat dulu ke langit, tunggu sampai kemuncak fitnah tu boleh luasa. Yahudi dan Nasara mereka akan jadi pendukung Dajjal, jadi penyokong kuat Dajjal. Jadi Dajjal tu pun kalah dengan Nabi Isa. Begitu juga orang-orang Yahudi pada masa itu dia tak boleh cium napas Nabi Isa. Kalau dia tak beriman, dia tak masuk Islam, maknanya napas ni maknanya dia aura dia. Istilah itulah. Datang dekat je mati terus. Itu orang-orang Yahudi hak tak nak beriman. Yahudi Nasara pada waktu itu memang tak boleh jumpa Nabi Isa. Napas dia saja tu akan menyebabkan orang mati kalau tidak beriman. Kan zaman Nabi Isa dan juga nanti Nabi Isa dan Imam Mahdi akan memerintah. Tu baca cerita akhir zaman lah. Kan panjang tu. Zaman tu kan zaman harmoni. Dia ada zaman harmoni sekejap. Sekitar 40 tahun macam tu. Kan, kemudian Nabi Isa akan wafat. Gitu juga Imam Mahdi. Kemudian barulah berlaku tanda-tanda besar yang lain. Kehancuran dunia. Barulah keluar Ya'juj Ma'juj apa semua tu. Yang tu belah-belah lah. Kan? Jadi kemuncak dia Dajjal lah sebenarnya. Yang fitnah paling besar sekali. Baik. Terus sempat ke 5 minit. Pujian Nabi ke hadrat Allah Ta'ala. Baginda rahmat bagi seluruh alam, umat Nabi SAW sebaik-baik umat. Jadi tadi kan satu-satu kan yang reunion tadi kan, setiap Nabi ni berucap semua masing-masing puji apa yang Allah bagi kat aku, apa yang Allah bagi kat aku, apa. Okey, sekarang giliran Rasulullah pula. Okey. Thumma athna kullu nabiyyin minal anbiya ala rabbih bi thana'in jamil. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum athna ala rabbih wa ana muthnin ala rabbi. Thumma syara'a yaqul, alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira wa anzala alayya al-Qur'an fihi tibyanun likulli syai' wa ja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat lin nas wa ja'ala ummati wasata wa ja'ala ummati humul awwaluna wal akhirun wa syaraha li sadri wa wada'a anni wizri wa rafa'a li dhikri wa ja'alani fatihan khatimah. Ada berapa ni? Ada 13, 14 perkara yang diberikan pujian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah.
Kemudian setiap mereka memuji-puji Allah dengan sebaik-baik pujian, maka baginda Nabi SAW berkata, kamu semua telah memuji-muji Tuhan dan aku memuji-muji Tuhanku. Kemudian baginda Nabi memulakan pujiannya dengan berkata, segala puji bagi Allah yang, dekat sini kita tengok. Satu, apa yang Allah Ta'ala buat ni? Kepada Rasulullah. Okay, nombor satu. Telah mengutuskan daku sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya kan, rahmatnya Nabi bukan sekadar maknanya kepada manusia saja, tapi kepada seluruh alam. Kan kita dah sebut di awal-awal bahagian cuci hati tu kan. Hatta syaitan dapat bahagian daripada rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu akhlaknya Rasulullah lah. Kalau boleh bagi rahmat ke syaitan tu, boleh kesian ke dia, kesian jugalah. Kan, tapi dicabutlah bahagian itu, tak ada can lah. Tak ada lagi rahmat untuk syaitan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang-kadang ada kan orang kita berlebih-lebih pula kan. Dia punya rahmat kat syaitan tu berlebih. Kan kita pernah dengar ayat-ayat orang kan, orang jahil lah. Ayat-ayat orang jahil. Kalau semua nak masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Kan ada orang cakap macam tu. Ada. Macam mana boleh terfikir dalam kepala dia kan? Ada seorang artis Indonesia tu. Dia kata, tak apalah dalam neraka temankan syaitan. Kan, temankan syaitan, nanti kami boleh buat pesta dalam tu. Dia kaki pesta. Jadi nak berpesta dengan syaitan dalam neraka. Boleh keluar ayat-ayat yang macam tu. Kenapa? Rahmat berlebih lah. Rahmat dia kepada syaitan berlebih. Kan yang tak sepatutnya kita bagi kepada tempat yang sebegitu. Maknanya bukan pada syaitan lah patutnya rahmat tu. Yang kedua, dan sebagai utusan untuk seluruh umat manusia. Kan? Untuk kita lah. Jadi kita ni tak adalah hidup tu tak berpandu. Kita ada guide kita. Jadi siapa guide kita tu? Supaya kita tak tersesat, supaya jalan tak ke neraka, supaya hidup beragama. Siapa yang nak pandu kita? Rasulullah lah. Yang ketiga, yang menyampaikan berita gembira bagi orang yang taat kepada Allah. Kan? Jadi orang-orang yang buat baik, Rasulullah sampaikan syurga tu macam ni. Ya, pahala tu didapatkan dengan cara macam ni. Jadi kan Nabi yang bagi berita gembira. Oh ya ke, tak sangka saya duduk majlis ilmu dapat keampunan. Kan dapat pahala yang berganda. Itu kan berita gembira tu. Orang-orang buat taat berita gembira kan. Sedekah RM1 pahala 700. Takkan tak gembira dengan berita-berita yang macam itu. Kan maksud. Yang keempat, menyampaikan berita sengsara. Ini ancaman lah bagi orang yang tidak taat kepada Allah. Yang ni kena takut lah. Kan tinggal semayang, kita tengok yang berita apa di awal-awal tu kan. 11 peristiwa tu kan. Hantuk kepala, gunting lidah, baling batu, darah, mandi sungai darah, macam-macam. Itu ancaman ya, bagi orang yang tak taat pada Allah. Yang kelima, Allah telah menurunkan kepadaku Al-Quran yang di dalamnya menerangkan setiap sesuatu. Jadi kalau sebut pasal Al-Quran terangkan tiap sesuatu ni, teringat almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus lah. Kan tiap kali ceramah dia mesti keluarlah model tu kan. Dia kata apa? Dia kata Quran ni semua benda ada cerita dalam Quran. Buat kapal terbang pun ada dalam Quran. Orang pelik. Buat kapal terbang ayat mana Ustaz dalam Quran? Kan buat kapal terbang ayat mana dalam Quran? Takkan kamu tak tahu. Ayat dia fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Itulah ayat dia. Kan? Jadi takkanlah semua benda nak cerita dalam Quran. Maksudnya cara buat kapal terbang berapa jilid nak jadi. Ni kitab hadis Sahih Bukhari 7,000 hadis, 13 jilid tu Fathul Bari ujung tu. Syarah Sahih Bukhari tu baru 7,000 hadis. Kan kalau semua benda nak cerita dalam Quran, buat kapal terbang pun nak buah cerita dalam Quran dengan cara detail lah cara buat. Maknanya dibagi ayat yang menghalakan kaedah umum ke situ. Tapi memang semua benda ada dalam Quran. Sumber asal dia maksud dia. Sumber asal. Bahkan kebanyakan kitab di sini, semua sumber asal dia adalah Quran. Kan? Semua sumber asal dia adalah Quran dan hadis Nabi lah. Quran dan hadis Nabi. Hadis-hadis pun banyak yang syarahkan, tafsirkan kepada ayat Quran. Begitu. Kan? Jadi nak buat kapal terbang kat Quran. Senang aja. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Apa ayat tu? Kan? Kalau apa, tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu.
cara berniaga, cara apa namanya masak kek batik, kan? Takkan semua nak buah dalam Quran. Baik, nombor apa tadi? Nombor 6. Dan Allah jadikan umatku sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh manusia, untuk manusia. Ya, jadi sebaik-baik umat. Tengok umat pula. Yang ketujuh. Dan menjadikan umatku, umat yang sederhana, ummatan wasata. Sederhana je. Kita ni tak apa kita panggil? Tidak la ifrat wala tafrit lah, tak berlebih-lebihan lah. Kan? Kalau ambil wuduknya simple, semayangnya pun 5 waktu je. Zaman Nabi Musa kan 50 waktu. Kan 50 waktu tu yang Nabi Musa pesan tu. Nanti sampai bab Mi'raj. Jadi kita ni sederhana saja, ambil wuduk pun simple, kehidupan pun simple, umur pun sederhana 60 70. Macam tu kan. Taklah berlebihan. Umat Nabi Nuh kan 900 tahun. Jemu hidup Ustaz 900 tahun. Kan? Orang nak tunggu pencen umur 60 pun penat. Bila pencen je? Saya baru 200 tahun. Ada lebih kurang 700 tahun lagi lah nak mengajar budak-budak ni. Dengar pun 700 tahun lagi je. Selamatlah, selamat. Kursus berapa jam lagi tu nak kena pergi tu. Yang ke-8, menjadikan umatku umat yang pertama sekali masuk syurga. Kan? Al-awwalun. First. Umat Rasulullah first. Umat kaum Nabi Adam tu. Hak yang lama tak tahu berapa. Dia kena belakang. Dia yang dulu. Dia ke belakang. Kita paling bongsu. Kemudian, kita paling awal. 9. Dan yang terakhir sekali diciptakan wujudnya di dunia ni. Inilah yang bongsu lah. Kemudian 10. Dan Allah telah melapangkan bagiku akan dadaku. Mana yashrah sadrahu lil Islam. Lapang dada ni maksudnya boleh menerima keadaan-keadaan umat. Kedegilan umat tu. Nabi menghadapnya dengan lapang dada. Ya, yang ke-11, menghapuskan dosa dan kesalahanku. Ini Ustaz Abdul Rahman dah cerita semalam. Kesalahan tu bukan maksumnya Nabi tak buat dosa, tapi sesuatu yang harus saja daripada sudut tu, tapi Nabi tak berikan afdaliyah lah, tak berikan keutamaan. Yang ke-12, mengangkat bagiku akan sebutan namaku pun Ustaz Abdul Rahman dah cerita semalam. Yang ke-13, dan Allah menjadikan daku orang yang menjadi pembuka ataupun pemula bagi segala ciptaannya. Jadi ciptaan yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kita sebut Nur Muhammad tu. Kan? Dan yang ke-14, penyudah bagi segala nabi yang diutuskan. Jadi ini dia panggil khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keistimewaan yang Allah beri pada Nabi dan juga untuk umat. Kan ini patut kita syukurlah. Sama ada kita dipilih jadi umat Nabi. Dan juga kita bersyukur pada Allah. Allah pilih Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Diutuskan kepada kita. Faqala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam alaihi salam, bihadza faddalakum Muhammad. Maka Nabi Ibrahim AS berkata, dengan pujian yang dipanjatkan inilah, maka Muhammad itu menjadi lebih unggul daripada kamu semua, para Nabi dan Rasul. Yang tadi puji seorang-seorang puji Allah, sebab nikmat-nikmat yang Allah bagi, nikmat paling sempurna sekali hak ni lah. Dia pun dapat kelebihan, umat dia pun dapat kelebihan. Jadi yang korang dapat tu sebenarnya masih kurang lagi banding daripada apa yang Allah Ta'ala bagi pada. Jadi dia melebihi kepada semua kalian, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berhenti dulu di situ. Nanti kita sambung tentang tambahan Imam Asy-Syami. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. InsyaAllah petang ni sama-sama dengan Ustaz Abdul Rahman untuk Kifayatul Muhtaj. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.